Telah timbul banyak isu yang memerlukan kepada ijtihad. Isu-isu ini adalah permasalahan yang tidak pernah terjadi pada zaman-zaman sebelumnya. Antara isu-isu yang diketengahkan dalam perbahasan ini adalah isu mendermakan organ tubuh. The Supreme Council of Ulama of Riyadh telah memutuskan harus hukumnya bagi pendermaan dan pemindahan organ apabila ada keperluan. The Fiqh Academy of the Muslim World telah memberikan keputusan yang sama di sesi ke-8 persidangan mereka. Para ulama masa kini telah melakukan ijtihad mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pendermaan dan pemindahan organ. Terdapat dua golongan ulama yang berbeza pendapat dalam mengeluarkan hukum mengenai persoalan ini. Satu golongan berpendapat bahawa pendermaan dan pemindahan organ tidak harus dan tidak dibenarkan dalam Islam. Segolongan lain pula membenarkan pendermaan dan pemindahan organ. Ulama-ulama yang tidak membenarkan permasalahan tersebut dengan berpegang kepada hujah-hujah yang berikut. Maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dan baikilah dengan segala usaha dan perbuatan kamu. Maka, tidaklah ia berdosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 2. Dalam ayat ini, Allah melarang orang-orang Islam mencampakkan diri mereka kepada kebinasaan dan perkara-perkara yang boleh mendatangkan bahaya kepada tubuh badan tanpa sebarang sebab yang dibenarkan oleh syarak. Menurut logik akal, manusia bukan pemilik yang mutlak ke atas tubuh badannya, maka dia tidak berhak untuk memperlakukannya sewenang-wenang ke atas tubuh badannya yang hanya merupakan pinjaman yang sementara. Terdapat juga ulama yang mengharuskan pendermaan dan pemindahan organ. Mereka berpegang kepada hujah melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mafhumnya, dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seseorang manusia, maka seolah-olah ia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Ayat ini menunjukkan kepada bentuk usaha yang diharuskan untuk menyelamatkan nyawa seseorang daripada kebinasaan. Ini termasuklah usaha untuk mendermakan organ kepada saudara maranya. Hal ini juga bertetapan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Memetik dari kata Tuhfat Al-Fuqaha, jika seorang perempuan yang mengandung meninggal dunia sedangkan bayi dalam kandungannya masih hidup, maka hendaklah perempuan itu dibedah untuk mengeluarkan bayinya bagi menyelamatkan nyawa manusia. Dengan demikian itu, soal kemuliaan tubuh badan manusia akan diketepikan demi keperluan yang lebih besar. Berdasarkan kepada perbahasan di atas, dapat disimpulkan bahawa setiap ijtihad yang dilakukan akan bersandarkan kepada hujah sama ada daripada Al-Quran, As-Sunnah ataupun logik akal. Mengenai isu pendermaan dan pemindahan organ, penulis berpendapat dengan pandangan Yusuf Al-Qaradawi. Beliau berpendapat bahawa pendermaan dan pemindahan organ daripada orang yang hidup dan yang telah meninggal dunia adalah harus pada saat darurat, dengan syarat tidak membawa kepada kemudaratan yang lebih besar kepada penderma atau orang yang mempunyai hak ke atas dirinya. Bank Susu Ibu BSI, Bunyuk Al-Habib, berpendapat bahawa kemajuan teknologi telah membawa kepada pelbagai kemudahan dalam kehidupan manusia. Di antara kehidupan itu adalah dengan terbentuknya satu institusi yang berusaha menghimpunkan air susu ibu untuk membantu bayi-bayi yang lahir pramatang. Susu ibu itu diambil daripada ibu-ibu yang mempunyai susu yang melebihi keperluan bayinya. Kemudahan ini telah menimbulkan permasalahan daripada segi status bayi yang menerima susuan. Hal ini kerana bayi-bayi yang menyusu bukan pada ibu kandungnya menjadi saudara sepersusuan dan mereka haram bernikah antara saudara susuannya. Perkara ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mafhumnya, dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara susuan kamu. Surah An-Nisa. Proses pemberian BSI merupakan masalah baru yang belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Oleh sebab itu, untuk menetapkan hukum bank
BSI, Al-Qaradawi telah melakukan ijtihad intiqai terlebih dahulu sebelum melakukan pentarjihan pendapat yang lebih kuat. Menurut majoriti ulama, yakni Hanafi, Maliki dan Syafi'i, penyusuan yang menyebabkan haram pernikahan adalah setiap susu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkong, sama ada dengan menghisap puting susu atau melalui cara lain seperti masukkan air susu melalui hidung atau dalam istilah Arab dikenali sebagai al-sawuz. Al-Nawawi mengatakan bahawa penyusuan yang membawa kepada pengharaman pernikahan adalah apabila susu sampai ke perut bayi dan mengenyangkannya. Imam Ahmad pula mempunyai dua riwayat. Riwayat pertama yang paling sahih mengatakan bahawa al-wajr, yakni menuangkan air susu ke kerongkong, dan al-thawth adalah termasuk dalam bentuk penyusuan yang mengharamkan pernikahan. Riwayat yang kedua mengatakan al-wajr dan al-thawth tidak menyebabkan haramnya pernikahan. Al-Qaradawi kurang sependapat dengan pendapat Imam Ahmad yang pertama. Al-Qaradawi mempunyai pendapat yang sama dengan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan bahawa Islam tidak mengharamkan pernikahan kecuali jika bayi itu meminum susu wanita yang menyusuinya dengan mulutnya lalu menghisapnya. Adapun selain dari cara tersebut, ia tidak mengharamkan perkahwinan sama sekali. Ulama yang membenarkan juga mengatakan bahawa inilah yang menjadi dasar pengharaman pernikahan itu adalah kerana keibuan yang menyusukan. Keibuan yang menyusukan itu bukan kerana diambil air susunya, tetapi kerana dihisap puting susunya dan si bayi ingin selalu dekat pada ibunya sehingga menimbulkan kasih sayang ibu dan kebergantungan bayi terhadapnya. Hal ini selari dengan hikmah haram perkahwinan, iaitu melalui penyusuan sedemikian, maka menimbulkan rasa keibuan yang menyerupai rasa keibuan kerana nasab. Atas dasar itu, penyusuan bayi melalui bank BSI diperbolehkan dan tidak menyebabkan haramnya pernikahan kerana air susu yang diberikan itu tidak dilakukan dengan cara menghisap puting susu ibu, tetapi ia dituang ke kerongkong bayi melalui botol. Al-Qaradawi menguatkan lagi pendapatnya dengan mengambil kata Ibnu Qudamah dalam tulisan kitabnya Fatwa Al-Mu'assirah bahawa bila terdapat keraguan mengenai ada atau tidaknya penyusuan tersebut dan jumlah penyusuan yang telah dilakukan, maka penyusuan tersebut tidak menimbulkan haramnya pernikahan. Oleh itu, aktiviti penyusuan BSI ini dapat diteruskan selama ia bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang dibolehkan oleh syarak. Seterusnya, fatwa hukum umat Islam menyambut Hari Kekasih Valentine's Day. Tanggal 14 Februari setiap tahun seluruh penduduk khususnya di Amerika dan Eropah akan meraihkan Hari Valentine atau Hari Kekasih, iaitu satu hari rasmi untuk menyatakan rasa kasih sayang kepada pasangan masing-masing. Hari Kekasih dibawa oleh orang barat tanpa disedari bertujuan untuk melekakan serta merosakkan akidah dan akhlak masyarakat Islam. Mengikut budaya asing terutama dalam meraihkan hari tertentu tanpa mengetahui latar belakang perayaan itu sebenarnya akan menjerumuskan umat Islam kepada kehancuran. Hal ini kerana perlakuan seperti ini boleh menjejaskan keimanan dan akidah mereka. Keputusan fatwa sehubungan itu, kertas kerja berkaitan dengan hukum umat Islam menyambut Hari Kekasih Valentine's Day telah dibentang dan dibahaskan dengan teliti oleh Ahli Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Johor. Setelah dilihat dengan penuh penelitian, maka Jabatan Kuasa Fatwa membuat keputusan bahawa amalan merayakan Hari Kekasih Valentine's Day tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Perayaan tersebut mempunyai unsur ajaran Kristian dan amalannya yang bercampur dengan perbuatan maksiat. Ahli Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Johor berhujah bahawa sejarah Valentine's Day tidak ada di dalam Islam. Amalan budaya dan hasrat perayaan ini mempunyai unsur-unsur Kristian yang bercanggah dengan Islam. Valentine's asal nama sebenarnya
St. Valentino merupakan seorang paderi paling berpengaruh di zaman pemerintahan Ratu Isabella di Sepanyol dan juga merupakan antara orang terpenting yang menghancurkan tamadun Islam di Sepanyol. Oleh itu, Ratu Isabella telah menetapkan 14 Februari sebagai hari mengingati kemenangan Kristian terhadap Islam. Maka barang siapa yang merayakannya seolah-olah ia bergembira dan merestui ke atas kekalahan orang Islam di Sepanyol. Di dalam Islam, tidak ada hari tertentu bagi meraihkan kekasih atau kasih sayang. Islam sangat menitik beratkan soal kasih sayang dan setiap hari di dalam Islam adalah hari kasih sayang. Islam menolak konsep kasih sayang yang terkandung dalam Valentine's Day kerana unsur-unsur ritual keagamaan yang diamalkannya boleh menggugat akidah Islam. Kesimpulannya, Islam menggalakkan penggunaan akal dan ijtihad dengan memperbanyakkan kajian, pemerhatian, pemikiran dan perancangan agar nikmat akal itu digunakan sebaiknya dan tidak dibiarkan begitu sahaja. Penggunaan akal juga merupakan bukti tentang perbezaan yang begitu ketara antara umat Islam yang mempunyai keimanan dan kesedaran dengan golongan-golongan yang jahil. Kekuatan-kekuatan yang terkandung dalam syariat Islam menjadi bukti bahawa pentingnya umat Islam untuk terus mengaplikasi penggunaannya sesuai dengan kehendak zaman.